Muamalat cara Rasulullah SAW. Hari ini saya akan ceritakan kunci kejayaan Rasulullah dengan satu sifat, iaitu sifat jujur. 4 sifat Nabi dalam mengendalikan perniagaan. Yang pertama sidik, iaitu bercakap benar. Yang kedua amanah, jujur. Yang ketiga tabligh, iaitu menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah, iaitu bijaksana. Saya akan terangkan 3 peristiwa yang berbeza dengan sifat Nabi, iaitu jujur, amanah. Yang pertama, sifat jujur ini membawa kepada perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu an. Kegiatan perniagaan Nabi ni berlaku di seawal usia yang muda lagi. Nabi mula berniaga, Nabi membeli barang kat pasar dan Nabi menjual ni kepada orang lain. Akan tetapi, kegiatan ni lebih meluas apabila Khadijah menitipkan modal untuk Nabi usahakan. Tapi macam mana Khadijah tertarik dengan Nabi ni? Khadijah pun nak lihat sejauh mana Nabi ni jujur terhadap perniagaan yang dilakukan. Khadijah menghantar Maisarah, iaitu hambanya. Maka Maisarah pun temanlah Nabi pergi berniaga ke bumi Syam, iaitu dikenali sebagai Madinah. Nabi bergerak daripada Mekah ke Madinah bertemankan Maisarah. Maka Maisarah pun melihat kejadian semula jadi, kejadian fenomena alam dan juga akhlak Nabi yang sangat unik. Saya nak cerita tentang akhlak Nabi yang unik ni. Maisarah dilayan bukan seperti hamba. Kalau kita lihat pada zaman dulu, hamba ini dilayan dengan kasar. Majikan suka menyuruh sesuka hati. Ada kalanya tidak diberi makan. Dan juga setiap perniagaan yang dilakukan, kalau ada untung pun mereka takkan bagi hamba ni. Tapi akhlak Nabi ni berbeza sangat-sangat. Kalau Nabi berehat, Nabi akan ajak Maisarah berehat. Kalau makan ataupun berborak, Nabi akan ajak berborak sekali. So dekat sini kita dapat lihat bahawa perhubungan di antara majikan dan juga pekerja tidak dibezakan. Kalau zaman sekarang ni ada je yang orang yang, kau pekerja aku, kau tak boleh duduk sekali dengan aku. Tapi akhlak Nabi berbeza. Nabi ajak sama-sama untuk eratkan silaturahim di antara majikan dan juga pekerja. Dan akhirnya, Nabi pun balik daripada bumi Syam ke bumi Mekah dengan keuntungan yang berlipat kali ganda. Maka Khadijah pun melihat bahawasanya Nabi ini jujur dalam modal yang diberikan dengan membawa keuntungan. Dan juga Maisarah telah memberitahu segala yang telah berlaku. Maka Khadijah tertarik dengan peribadi Nabi dan menjadikan Nabi sebagai suaminya. Yang kedua, kejujuran Nabi ini telah mendapat gelaran Al-Amin yang bermaksud yang jujur, amanah dan juga dipercayai. Mana Nabi mendapat gelaran Al-Amin ni? Peristiwa ni berlaku di Pasar Uqash yang sangat terkenal pada zaman Quraisy. Peristiwa ni telah diriwayatkan dalam hadis Abu Daud yang diceritakan semula oleh Abdullah bin Abdul Hamzah bahawa Nabi telah berniaga di pasar tersebut dan tiba-tiba datang seorang pembeli dari luar kota Mekah ingin membeli barang Nabi. Lepas tu dia berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, saya letak dulu barang saya dekat sini, saya nak pergi tawaf. Kejap lagi saya ambil balik." Maka kata Nabi, "Baiklah." Namun pembeli tersebut terlupa. Daripada dia pergi tawaf tadi, dia terus balik ke kampung dia. Bila dia ingat 3 hari kemudian dia datang balik ke Pasar Uqash tu mencari Nabi. Maka dia datanglah ke Nabi dan Nabi berkata dengan nada yang tegas, "Engkau telah menyediakan aku. Aku telah tunggu di sini selama 3 hari untuk menanti kedatangan engkau." Dengan peristiwa itu, maka tersebarlah ke seluruh Mekah mengatakan bahawa Muhammad sangat jujur, Muhammad sangat amanah, maka diberi dengan gelaran Al-Amin. Yang terakhir, peristiwa yang ketiga adalah jujur dalam kualiti barang yang diperdagangkan. Nabi sangat transparan dengan kualiti barang yang diniagakan, dengan tidak selindung sedikit pun dengan produk yang akan dijual. Contoh, bila dia tanya, "Wahai Muhammad, kualiti ini macam mana?" Dia akan berkata, "Kualiti ini hanya grade A. Kalau kamu nak pergi ke kualiti yang lebih baik, kamu pergi ke sipulan dan sipulan sana." Maka terlihatlah bahawasanya Nabi sangat menitipkan kejujuran, di mana Nabi mengatakan benda yang jujur bahawa kualitinya tidak sebaik kualiti orang sebelah sana. Maka dengan penyampaian maklumat yang sangat jelas dan terang supaya pembeli dapat berpuas hati dengan barang yang mereka nak beli dan memilih barangan yang terbaik mengikut standard dan juga kewangan mereka.
Oleh itu, dengan kunci kejayaan Rasulullah, dengan sifat jujur ni saja, kita boleh implementasikan dalam kehidupan kita, dalam bermuamalat, sama ada dengan peniaga ataupun pembeli.